Pada hujan lebat sejak semalam telah menyebabkan beberapa kawasan di Sarawak dinaiki air yang menjejaskan kawasan kediaman penduduk. Walaupun tiada pusat pemindahan sementara dibuka setakat pagi tadi dan setakat tengah hari ini menempatkan mangsa banjir, namun pemantauan giat dijalankan oleh pihak berkuasa. Dan untuk mendapatkan perkembangan terkini keadaan banjir kilat di Kuching, kita akan bersama wartawan Awani Borneo Fadilah Sulaiman yang kini berada di Taman Glory Matang bagi membawakan perkembangan mengenai situasi semasa di lokasi. Fadilah, kalau saya dapat lihat pada keadaan pada ketika ini, air pun sudah naik tetapi hujan tidak betapa lebat. Mungkin Fadilah boleh terangkan sedikit apa keadaannya pada ketika ini di lokasi, Fadilah. Kalau kita melihat daripada berdasarkan pemantauan kita di kawasan yang kerap mengalami banjir kilat ini, kita dapat lihat di Taman Glory, kawasan Matang ini pun kita dapat lihat belakang saya memang sudah pun banjir kilat, dan ini sebenarnya keadaan sebegini sudah pun bermula sejak malam tadi. Kerana kalau untuk pengetahuan Jasmine, dari pukul 9 malam tadi lagi di sekitar Kuching memang hujan lebat dan berterusan sehinggalah ke pagi tadi hujan itu lebat, dan keadaan ketika ini memang tidak begitu lebat, hanya hujan renyai-renyai, dan sekarang ini pun hujan semakin mahu lebat, dan saya jangkakan ini akan berterusan sehingga esok juga, seperti apa yang dikeluarkan oleh kenyataan Met Malaysia yang dikatakan oleh Jasmine tadi. Dan apa saya boleh kongsikan, keadaan untuk banjir kilat yang dilalui oleh penduduk-penduduk di kawasan sekitar Kuching, khususnya kalau di kawasan Taman Glory ini, memang situasinya agak menyukarkan untuk penduduk melakukan tugasan harian mereka untuk pergi ke kerja. Kalau kita melihat, saya sekarang berdiri di kawasan lorong perumahan. Kalau kita dapat lihat dari sini sebenarnya, saya bawa Jasmine pusing sikit di belakang saya. Sebenarnya dekat sini kalau Jasmine dapat lihat ada kereta yang bersusun di depan lorong sana, kerana mereka daripada penduduk-penduduk di belakang saya tadi, mereka terpaksa mengalihkan kenderaan dari malam tadi lagi sebenarnya, dan itu menyukarkan keadaan penduduk untuk melakukan, kerana hujan lebatnya sudah pun bermula pada jam 9 malam, 11 malam, 12 malam. Jadi penduduk dekat sini, apa yang saya sempat berborak dengan penduduk di sini tadi, mereka kata setiap kali hujan lebat sebegini mereka memang tidak akan nyenyak tidur, mereka memang tidak akan tenang, kerana mereka perlu berwaspada, bersiap sedia, kerana kawasan ini katanya dalam bulan ini sahaja telah pun berlaku 3 kali. Kali ini adalah kali ketiga untuk banjir kilat, dan pernah juga masuk sehingga ke dalam rumah. Jadi mereka perlu berwaspada, mereka perlu menyediakan ataupun mengalih perabot-perabot mereka daripada dan juga kereta untuk daripada terkesan oleh banjir, Jasmine. Dan ingin juga saya tunjukkan kawasan kedalamannya di sini. Memang kita lihat, saya berdiri di sini dekat lorong, laluan kereta biasanya dekat sini adalah pada tahap paras lutut saya sendiri, dan ini memang menyukarkan, memang tidak dapat untuk kereta biasa untuk lalu, hanya pacuan 4 roda yang boleh melalui dekat sini, itu pun dalam keadaan yang sukar. Dan sebenarnya kita tadi ada juga nampak dekat rumah-rumah tepi ini tadi siap ada meletakkan notis di depan pagar mereka, memberitahu untuk lalu menggunakan kereta yang lalu untuk lalu dengan perlahan, kerana kalau tidak ombak akan masuk ke dalam rumah mereka. Dan itu adalah situasi yang kerap berlaku kepada penduduk di kawasan Taman Glory ini, dan ini bukan sahaja bagi penduduk di Taman Glory ini sahaja. Kita pun sedia maklum pada pagi tadi di kawasan Batu Kawah yang juga taman di Desa Ria misalnya, di Batu Kawah itu adalah kawasan kerap banjir kilat juga. Dan pagi tadi memangnya kita dapat lihat adalah perkongsian daripada rakan-rakan di Kuching ini juga memberitahu ataupun membawa perkembangan yang memang ada banjir kilat juga. Tetapi pada setakat tengah hari tadi yang kita lihat di kawasan Batu Kawah itu, air sudah pun turun dan penduduk sudah pun lakukan kerja pembersihan rumah. Namun apa yang saya pasti, mereka masih lagi tidak tenang selagi kita masih lagi berada dalam monsun timur laut ini, kerana sebenarnya pada bulan Mac untuk kita masih menghadapi cuaca sebegini juga adalah tidak normal seperti yang kita sedia maklum. Tetapi biasanya kita ada cuaca itu terhenti setakat Cap Gome ataupun pada bulan Februari lalu, tapi ini kita masih lagi mengharungi perkara-perkara sebegini, dan sudah pasti penduduk juga ingin berkongsi harapan mereka, kerana banjir kilat ini terutamanya adalah berlaku disebabkan oleh peparitan ataupun parit yang tidak dikemaskan, tidak dikosongkan. Betul, Jasmine. Tadi Fadilah ada mengatakan di Taman Glory Matang itu sendiri 3 kali, kalau dikira berapa bulan baru 2023 ni sudah 3 kali berlakunya banjir. Tidakkah ada yang dilakukan oleh pihak berkuasa bagi memastikan keadaan itu tidak berulang? Kerana tadi Fadilah sendiri mengatakan bahawa mereka berkongsikan kepada Fadilah sistem peparitan, contohnya sampah berkumpul dan sebagainya. Tidakkah ada yang dilakukan pihak berkuasa untuk mengelak daripada ia berlaku? Pertama, dan yang kedua sekali Fadilah, kita tahu
keadaan bukan sahaja di Kuching, malah di serata Malaysia ada kawasan-kawasan yang berada di tanah yang rendah. Contohnya mungkin Taman Glori Matang di Batu Kawah dan sebagainya juga berada di tanah yang rendah. Tidakkah juga ada pihak berkuasa ataupun agensi lain yang berkaitan yang dapat membantu keadaan ini daripada berlaku kerap kali, kerana mungkin pada kali ini tak ada PPS dibuka. Apa kata kalau hujan itu bukan berterusan 2 hari, berterusan selama seminggu contohnya, Fadilah? Betul yang dikatakan oleh Jasmine itu. Jadi apa yang saya boleh kongsikan, sebenarnya penduduk di kawasan Matang dan juga di kawasan Batu Kawah itu sendiri di bawah Majlis Perbandaran Padawan. Dan sebelum ini pun beberapa kali dalam tahun ini saja kita sudah pun membuat follow up dengan pihak berkuasa tempatan, dan dari aspek tanggungjawab pihak berkuasa tempatan, pengurusinya YB Local Chiang juga pernah mengatakan bahawa mereka memang menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan untuk mengosongkan parit, tetapi itu mereka memerlukan kerjasama daripada penduduk di kawasan Taman Perumahan itu sendiri untuk sentiasa memberi pengetahuan ataupun update situasi terkini, minta kepada PBT ataupun kalau ini khususnya kepada MPP, Majlis Perbandaran Padawan, untuk melakukan kerja-kerja pembersihan longkang-longkang itu bagi mengelak situasi ini berlaku. Dan ini juga memerlukan kerjasama semua pihak lah. Jadi penduduk di sini pun perlu cakna juga. Mereka juga perlu sentiasa update, perlu rajin-rajin pergi ke PBT minta tolong sekali kerana ini kawasan kediaman mereka juga, dan sudah pasti itu adalah tanggungjawab mereka juga. Dan selain daripada itu, memang kita kerap kawasan Batu Kawah, kawasan Matang memang kerap kawasan banjir macam ini. Dari segi kalau nak dilihat projek-projek tebasan banjir itu, memang kita dapat lihat ada juga projek tebasan yang dilakukan di kawasan Batu Kawah misalnya. Kita dapat lihat impaknya tidak begitu tinggi, air level paras airnya tidak begitu tinggi, tetapi masih lagi berlaku banjir di kawasan rumah mereka. Dan ini adalah antara langkah-langkah yang memang kita ambil daripada satu langkah demi satu langkah, dan sudah pasti kerajaan negeri juga ada mengambil langkah penyelesaian jangka panjang seperti yang diumumkan oleh Premier Abang Johari Tun yang baru-baru ini pada awal bulan Mac ini, semasa kita pergi ke PPS di Batu Kawah itu sendiri, iaitu minggu lalu sebenarnya. Beliau juga ada menyatakan kerajaan negeri sini sedang mengkaji untuk mengkaji dari segi perairan yang dilakukan oleh negara seperti Belanda misalnya. Tapi ini untuk memastikan, tapi ini bukanlah boleh dilakukan dalam masa yang pendek, Jasmine. Katanya ini adalah perancangan yang begitu besar, dan harapnya penduduk sendiri pun sama-sama dengan kerajaan negeri, sama-sama dengan agensi dan juga PBT untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Baiklah Fadilah, terima kasih atas laporan itu. Kami pasti di Awani Borneo nanti kita akan bersama Fadilah sekali lagi. Kita akan dengar juga sedikit mungkin rintihan penduduk yang berada di situ ataupun kawasan yang lain. Teruskan tinjauan anda, tetapi berhati-hati. Terima kasih Fadilah yang berada di Kuching mengikuti ataupun melihat keadaan yang berlaku di sana.